Assalamualaikum Tuan Hakim. Dengan izin, saya Timbalan Pendakwa Raya Zahidah bersama saya Timbalan Pendakwa Raya Nur Syakira dan rakan bijaksana. Dengan izin mahkamah, pihak-pihak yang masih sama, dua peguam dalam perjalanan boleh diteruskan. Pada hari ini terdapat juga peguam pemerhati bagi pihak pengadu iaitu Cik Nadia Ashifa bin Zuhairi. Tertuduh hadir. Baik, Nadia, apa nama peguam pemerhati? Dengan izin Tuan Hakim, Nadia Ashifa bin Zuhairi. Nadia Ashfaq. Rekodkan. Saksi kelima kan? Saksi kelima. Silakan. Dengan izin Tuan, hari ini pihak pendakwaan akan memanggil saksi kelima pendakwaan Yasmin Naha binti Mahmud yang berumur 21 tahun. Pihak pendakwaan baru dimaklumkan bahawa Puan Yasmin Naha merupakan seorang pesakit luar bagi Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur dan mendapat rawatan susulan di jabatan tersebut. Pihak pendakwaan juga dimaklumkan bahawa saksi ini adalah dalam early stage of pregnancy. Jadi, walaupun saksi pada masa ini berada dalam keadaan stabil dari segi fizikal dan emosi, pihak pendakwaan ingin memohon supaya dapat menggunakan penghadang bagi menghalang saksi melihat tertuduh bagi mengelakkan apa-apa tekanan emosi terhadap saksi dan membolehkan perjalanan mahkamah berjalan lancar, Tuan. Minta maaf, Tuan. 19 tahun. Dia akan dipanggil di kandang saksi seperti biasalah. Maksudnya dia akan panggil di kandang saksi seperti biasa. Peguam boleh nampak untuk cross dan sebagainya lah. So peguam ada masalah? Tak ada kan? Dengan izin mahkamah, saya membantah tentang isu penghadang digunakan di bawah Seksyen 265 kapital A CPC. Penghadang hanya boleh digunakan apabila security at risk, yang mana sepanjang kes ini berjalan, Yasmin berlega-lega di ruang depan mahkamah dan bertembung dengan Siti Bainun banyak kali dan she was fine. And saya juga berada bersama beberapa kali di luar dan tidak ada sebarang masalah yang berlaku sepanjang 5 hari. Saya rasa daripada 30 hari bulan sehingga sebelum ini Yasmin datang. Dan saya percaya pihak Timbalan Pendakwa Raya perlu berhujah di bawah Seksyen 265 kapital A CPC jika mahu menggunakan penghadang tersebut. Juga dengan izin mahkamah, Yasmin seperti direkodkan oleh pihak Timbalan Pendakwa Raya sendiri telah bersama melalui saksi telah bersama dengan Siti Bainun bertahun-tahun dan setiap kali lari masih kembali ke rumah, dan saya percaya untuk tidak prejudis kepada tertuduh, tidak ada keperluan penghadang digunakan and she is an adult. Ya, DBB ada apa-apa pecahan balas? Pihak pendakwaan tiada maklumat sama ada saksi berlega-lega di ruang mahkamah sepanjang perbicaraan berlangsung. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan berada di luar mahkamah ataupun berada di dalam mahkamah semasa memberi keterangan.
Walaupun saksi telah berumur 19 tahun adalah masih muda dan mentah, Tuan. Walau bagaimanapun terpulang pada budi bicara mahkamah. Untuk saksi kanak-kanak memang clear dalam Akta Keterangan Kanak-kanak 2007 boleh menggunakan video link, dan juga sekiranya selain itu daripada kita melihat garis panduan ataupun di mahkamah, prosedur di mahkamah seksual juga ada peruntukan yang membolehkan untuk mangsa-mangsa memberikan keterangan melalui video link ataupun penghadang. Cuma seperti yang dihujahkan oleh peguam tadi, sekiranya pihak TPR ingin menghujahkan lanjut tentang isu penghadang digunakan ataupun tidak ni, saya boleh bagi lagi masa lah untuk ni. Pasal selain daripada Akta Keterangan Kanak-kanak, perlu dirujuk kepada Seksyen 265 tadi yang di bawah isu keselamatan dan sebagainya. Tapi sekiranya peguam bela mengatakan tadi dia juga berlega-lega di luar dan berjumpa dan tak ada isu, saya juga rekodkan walaupun itu hanyalah dakwaan di atas dakwaan pihak peguam ya. Tapi saya catatkan, dan sekiranya TPR ada apa-apa lagi maklumat, saya boleh dan ingin mengemukakan hujah lanjut, saya boleh bagi masa lah sebelum saya buat ruling. Hujahan lanjut, walau bagaimanapun bergantung kepada keadaan saksi ketika memberi keterangan nanti, Tuan. Sekiranya diperlukan untuk penggunaan penghadang, pihak pendakwaan akan memohon pada masa tersebut. Masa kita pada setiap masa boleh saja menghentikan kalau dia ada rasa. Kita setiap masa kita boleh ada masa. Tapi kita tengok dulu macam mana. Ya, ya Tuan. Kita ada, sekarang saya ada terima hujahan TPR berkaitan dengan isu-isu dia mengandung. Dia juga ada penyakit dan sebagainya. Dan sebelah pihak peguam pula menyatakan dia ada datang sebelum ni, dah berjumpa dan tak ada masalah. So ada dua conflicting facts yang saya rasa saya rekodkan. Tapi macam Puan TPR bagi tahu, kita tengok dulu macam mana. Baik. Kalau betul menjadi isu, kita cuba stand down je, tengok macam mana. Kita boleh peguam pun nanti boleh pertimbangkan lah. Benar Tuan, sebab di dalam Seksyen 265 kapital A mengatakan jika mahkamah inquiry dan melihat keperluan, dan protection can be given. Saya lihat sendiri, saya akan jadikan asas untuk saya stop dan tengok arahkan macam mana. Dan sekarang ni saya pun tak ada apa-apa dengan saya. Dokumen yang mengatakan dia apa ke. Tapi saya terima sebagai nota keterangan dalam kes ni. Tapi kita cuba dululah macam mana. Boleh ya, TPR? Tengok macam mana keadaan dia. Kalau TPR rasa dia perlu stop, kita stop. Dan kita tengok macam mana yang membolehkan dia rasa selesa. Terima kasih, Tuan. Mohon untuk dipanggil Yasmin Naha binti Mahmud. Tuan. Okay. Syakira ni. Tak fokus dengan Syakira. Sebab ni nak suruh tanya tu. Tak. Tak apa-apa nak bertanya balik.
bahawasanya saya, Yasmin Naha binti Mahmud, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar, tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Umur saya 19 tahun. Tidak. Tidak bekerja. Ya. Dengan izin Tuan, mohon untuk memulakan pemeriksaan utama. Baik. Yasmin. Ya. Okey. Saya akan tanya soalan. Yasmin boleh cakap pada mic, cakap dengan jelas dan perlahan-lahan supaya kami boleh tulis. Okey? Boleh. Okay. Tadi Yasmin ditanya alamat Yasmin. Ya. Okey. Sekarang Yasmin tinggal di mana? Saya tinggal bersama dengan keluarga saya. Tinggal di Pangsapuri, Pandan Mas 2, Blok F, 1506, D8, Kampung Pandan. Sekarang Yasmin tinggal dengan siapa? Sekarang saya tinggal dengan suami saya. Tinggal dengan suami. Siapa lagi yang tinggal di rumah tersebut? Maksudnya nama suami saya ke? Bukan. Yasmin tinggal di kondo. Di Pangsapuri tadi bersama suami dan keluarga tu bersama siapa lagi dalam? Keluarga saya. Keluarga saya. Keluarga saya. Okey. Mak dengan ayah saya. Mak dan ayah. Okey. Saya nak tanya Yasmin tentang pendidikan Yasmin. Yasmin bersekolah di mana sebelum ni? Sebelum ni saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Maluri. Okey. Sehingga umur saya 12 tahun lah. Okey, jadi Yasmin sekolah setakat umur 12 tahun? Dekat Sekolah Taman Maluri tu saya sampai sekolah darjah 6. Okey. Lepas tu saya pindah ke Ampang, Sekolah Kebangsaan Taman Kosas. Taman Kosas. Ini darjah berapa Yasmin? Ini sekolah menengah saya tak sampai seminggu. Sekolah menengah tak sampai seminggu. Jadi kali terakhir Yasmin sekolah adalah pada tahun berapa dan tingkatan berapa? Saya ingat saya di sekolah menengah tingkatan 1. Di sekolah rendah saya sampai darjah 6 sahaja. Okey. Seterusnya boleh Yasmin cerita tentang keluarga Yasmin yang Yasmin sebut tadi, ibu bapa. Ayah saya kerja di restoran di Ceras Utama. Yasmin boleh pandang ke sana. Dan mak saya tidak bekerja kerana ada penyakit artrotis lah. Penyakit apa? Penyakit artrotis. Penyakit sendi seluruh badan. Okay. Berapa pendapatan keluarga bapa Yasmin lah, sebab bapa saja bekerja kan? Yasmin tahu? Tidak. Tak tahu. Okay. Tadi Yasmin bagi tahu Yasmin tinggal bersama suami. Ya. Apa pekerjaan suami Yasmin? Dia ada restoran sendiri dan dia menjaga kafe bapa mentua saya. Bila Yasmin berkahwin? 5 hari bulan 2. Tahun? 2021. 2000? 2022.
Tahun ni lah. Okey, siapa nama suami Yasmin tadi? Muhammad Ismail. Sebelum Yasmin berkahwin, Yasmin tinggal di mana? Saya tinggal dekat rumah mak ayah saya. Lepas tu saya tinggal di rumah kawan Mami Zurianti. Tinggal di rumah kawan. Siapa nama rumah kawan Yasmin? Rumah kawan saya tu Kak Jia. Kak? Kak Jia. Kak Jiha. Okey. Jadi pada dengan izin mahkamah, saya percaya saksi sebut rumah kawan Mami. Oh, okey. Rumah kawan Mami. Okey, siapa kawan Mami? Kak Jia. Kak Jiha, ya. Okey, pada tahun 2019, di mana Yasmin tinggal? Saya tinggal bersama dengan Siti Bainun. Di mana Yasmin? Saya tinggal bersama dengan Siti Bainun di Selayang Kipak. Di Selayang? Kipak. Apa nama tempat yang Yasmin tinggal? Saya tahu Selayang Kipak je. Alamat yang saya tahu dekat situ Selayang Kipak. Yasmin tinggal bersama? Bersama dengan Siti Bainun dan saya adalah penghuni nombor 2. Penghuni rumah bonda? Ya. Jadi rumah bonda ni di mana? Rumah bonda yang pertama kali di Selayang Kipak. Yang kedua, Jalan Setapak Kukuban. Sekejap ya. Rumah bonda yang Yasmin beritahu ni ialah di Selayang Kipak tadilah. Ya. Okey, yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, Jalan Kukuban Setapak. Berapa lama Yasmin menjadi penghuni rumah bonda? Selama 3 tahun. Tadi Yasmin beritahu ada 2 alamat rumah bonda. Selayang Kipak ni Yasmin ingat rumah bonda di Selayang Kipak pada tahun bila? 2 hari bulan 4 2019. Oh, itu tarikh itu tarikh apa Yasmin? Tarikh saya jadi penghuni. Okey. 2 hari bulan? 2 hari bulan 4 2019. Bagaimana dengan rumah bonda Jalan Kukuban Setapak? Dia Mungkin tahun, kalau tak ingat betul-betul tarikh, Yasmin boleh ingat? Tak. Tak ingat. Okey, tak apa. Yasmin sebut Yasmin penghuni rumah bonda. Rumah bonda ni sebenarnya rumah apa Yasmin? Rumah mengantar anak luar nikah yang mengandung tanpa suami. Ulang balik Yasmin. Mengantar yang tak ada suami, yang menghamil anak luar nikah. Okey. Jadi macam mana Yasmin boleh jadi penghuni rumah bonda? Daripada ayah saya, sebab ayah saya cari rumah perlindungan dan ayah saya dapat tahu yang ada rumah perlindungan rumah bonda dan ayah saya hantar saya dekat rumah bonda. Kenapa ayah Yasmin cari rumah perlindungan? Sebab saya yang suruh dekat ayah saya. Kenapa Yasmin suruh ayah cari rumah perlindungan? Sebab saya tak nak malukan keluarga saya. Kerana ketika itu saya telah hamil tanpa suami. So, saya suruh ayah saya cari rumah perlindungan untuk saya tinggal sehingga habis pantang.
Okey, tadi Yasmin kata cari rumah perlindungan untuk Yasmin tinggal. Jadi macam mana boleh jumpa rumah bonda? Daripada ayah, cari dekat Google semua, dekat media sosial. Okey. Selepas tu, saya dihantar dekat hospital. Dari hospital telah hubungi Cik Siti Bainun untuk mengambil saya. Tadi kenapa Yasmin dihantar ke hospital? Kerana saya mengalami tekanan, stres, kerana saya telah hamil. So, ayah takut saya jadi apa-apa, ayah minta tolong doktor masukkan saya dekat ward. Hospital mana ni Yasmin? Hospital psikiatrik. Di mana? Hospital psikiatrik. Yelah, tapi hospital tu di mana? Dekat HKL. HKL. Okey, tadi ayah hubungi Cik Siti Bainun. Okey, apa jadi lepas ayah hubungi Cik Siti Bainun? Siti Bainun datang dan sign untuk discharge saya dan ambil saya. Selepas discharge, Yasmin pergi mana? Selepas tu, Siti Bainun bawa saya untuk buat laporan polis untuk masuk ke rumah perlindungan. Rumah perlindungan ni tadi rumah apa? Rumah Selayang Kipak. Nama rumah tu? Rumah bonda. Rumah bonda, ya? Okey, tadi Yasmin beritahu Yasmin masuk 2 hari bulan 4 2019. Berapa lama Yasmin tinggal di rumah bonda? Sampai 3 tahun lah. Berapa tahun? 3 tahun. Lebih kurang? Ya. Mengapa Yasmin tinggal selama 3 tahun di rumah bonda? Saya duduk dekat rumah bonda sebab saya hamil. Selepas habis pantang, saya keluar. Dalam 3 hari, Siti Bainun hubungi ayah saya dengan saya memberitahu tolong Siti Bainun untuk jaga anak-anaknya dengan penghuni yang akan masuk nanti. Jadi selepas dihubungi untuk tolong, Yasmin buat apa? Saya pergi, ayah yang hantar saya. Lepas tu saya duduk sana, saya dah tak balik dah. Siti Bainun suruh saya stay sana. Okey. Tadi Yasmin beritahu tolong jaga anak-anak dan penghuni, ya? Ya, Berapa orang penghuni dalam rumah bonda pada masa tersebut? 6. Siapa anak-anak Siti Bainun yang Yasmin maksudkan? Mariam, Tulus sahaja. Mariam, Dan Tulus. Tulus. Ini pada tahun berapa ni Yasmin? 2019. 2019, ya? Semasa Yasmin berada di rumah bonda, siapa yang menguruskan rumah bonda? Siti Bainun sendiri dan Setiausaha dan juga bendahari. Semasa Yasmin di rumah bonda, apa aktiviti seharian Yasmin?
mengikut tugas, ikut jadual. Lepas tu ada waktu rehat. Buat aktiviti petang-petang kalau nak rehat. Macam tu je. Jadual bertugas. Apa jadual bertugas tu, Yasmin? Time masak, solat dan tugas yang seperti sapu, mop. Itu sahaja. Untuk masak dan tugas menyapu dan lain-lain, apa latihan yang diberikan kepada Yasmin? Saya hanya ikut tugas yang jadual yang disediakan. Dan saya juga ada jaga anak-anak Siti Bainun juga. Ada jaga anak-anak Siti Bainun? Ya. Siapa anak-anak Siti Bainun pada masa ni, Yasmin? Tulus dengan Mariam. Tulus dengan Mariam. Selepas 2019, siapa yang Yasmin jaga? Selepas 2019, saya tiada jaga sesiapa. Tapi saya tolong Cik untuk jaga rumah, buat kerja rumah. Apa latihan yang diberikan kepada Yasmin untuk buat kerja rumah, masak dan lain-lain? Tiada. Jadi bagaimana Yasmin buat kerja rumah, masak dan lain-lain tugas yang diberikan? Saya buat kerja rumah yang ikut jadual seperti sapu dan masak. Saya tidak berapa pandai tapi saya belajar dari penghuni yang lain. Untuk jaga Mariam dan Tulus? Itu ada yang diberitahu dari Cik sendirilah. Apa yang diberitahu oleh Cik? Baju, pakaian diorang semasa di rumah dan susu diorang. Diberitahu oleh apa tadi? Ya? Cik, diberitahu oleh Cik. Siapa yang bagi tahu? Uruskan anak dia dari segi pakaian, susu, mandikan, tu semua. Okey, siapa Cik ni? Siti Bainun. Dia beritahu apa sebenarnya Yasmin? Tadi tak jelaslah Yasmin. Yasmin kata diberitahu oleh Cik. Okey. Boleh ceritakan sikit. Diberitahu Cara untuk siapkan anak dia, pakai baju apa di rumah, cara buat susu untuk anak dia. Lepas tu mandikan anak-anak tu. ini masih pada tahun 2019. Ya. Okey. Selepas tadi Yasmin beritahu di Jalan Kukuban Ya. Semasa di Jalan Kukuban, apa tugas Yasmin? Saya ikut juga seperti di jadual yang sama, di Jalan Kukuban juga. Cuma saya tidak jaga sangat dengan anak-anak Cik. Siapa anak-anak Cik pada masa ni? Tulus, Aryan, Jiwa dan Mariam. Boleh Yasmin beritahu umur Tulus, Mariam, Jiwa dan Mariam? 4 orang ya tadi? Ya. Ini pada tahun berapa Yasmin? Ini dari tahun 2019 sampailah masuk ke rumah setapak Jalan Kukuban. Jadi siapa anak-anak Cik semasa di Jalan Kukuban? Tulus yang berumur 3 tahun.
Mariam berumur 3 tahun. Berapa? Yasmin kena cakap dekat sikit dekat mic tu. Tulus yang berumur 3 tahun. Okey. Mariam yang berumur 3 tahun. 3. Ya. Okey. Jiwa dalam 2 tahun. Okey. Aryan saya tidak pasti umur dia. Mungkin anggaran supaya kita dapat anggarkan lebih kurang. Saya tidak pasti. Kalau boleh gunakan sama ada dia di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun. Di bawah 5 tahun lah. Okey. Sepanjang Yasmin berada di Jalan Kukuban, siapa lagi anak cik yang berada di Jalan Kukuban? Aida dengan Balkis. Lagi? Dia 2 orang sahaja. 2 orang saja. Aida ni berumur berapa tahun pada masa tu? Saya tidak pasti umur dia berapa. Tak pasti. Tak. Okey. Balkish? 14. 14 tahun ya. Jadi tadi Yasmin dah sebutkan anak-anak cik yang Yasmin ingat. Siapa lagi penghuni dalam rumah bonda ketika di Jalan Kukuban yang Yasmin ingat? Kak Laila. Kak Fazliana. Kak Daya. Kak Daya. Kak Dayang. Okey. Habibah. Habibah. Kak Wati. Okey. Kak Wana. Okey. Saya tahu ingat yang tu saja. Okey, bagaimana dengan kesemua orang ini? Adakah saya rephrase soalan saya, Tuan. Ya. Ada bila tarikh Yasmin meninggalkan rumah bonda? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Sebelum Yasmin tinggalkan rumah bonda, siapa lagi kanak-kanak yang berada di rumah bonda? Maksudnya? Tadi Yasmin sebutkan Tulus, Aryan, Jiwa, Mariam, Aida dan Balkish. Ya. Betul? Ya. Jadi siapa lagi kanak-kanak yang tinggal di rumah bonda sebelum Yasmin keluar daripada rumah bonda? Mereka ada lagi. Mereka ada lagi. Mereka Okay, tapi saya nak tahu lagi. siapa lagi kanak-kanak yang berada dalam tu selain daripada mereka? Tidak ada selain dari dia orang. Tiada selain dari Dia orang. tiada lagi selain daripada Aida, Balkis, Tulus, Aryan, Jiwa, Mariam. Daripada mereka semua tak ada orang lain. Tak ada lagi ya? Okey. Bagaimana pengurusan rumah bonda pada masa ni? Di Jalan Kukuban. Ramai penghuni. Ramai penghuni dan saya menjalankan tugas saya seperti biasa.
dan ikut aktiviti yang ada, semuanya seperti biasa. Apa yang seperti biasa tu, Yasmin? Seperti biasa, mengikutkan aktiviti, lepas tu ikut dekat jadual. Yelah, tapi boleh tak cerita aktiviti Yasmin tu? Aktiviti saya seperti kalau ibu anak lain tengah sibuk ataupun tengah masak, saya tolong tengokkan, ataupun saya buat kerja yang ada dekat jadual, buat aktiviti lain, membaca buku ke, macam tu saja. Bagaimana dengan kanak-kanak yang kecil tadi, Tulus, Aryan, Jiwa dan Mariam? Diorang Apa aktiviti mereka? Diorang main dengan mainan, ataupun diorang main dengan Aida dengan Balkis. Seperti Aida diarahkan untuk jaga Tulus, Balkis diarahkan jaga Aryan, dan Jiwa disusukan ataupun dia tidur. Mariam main handphone ke, ataupun dia main mainan yang dah diberi oleh Cik Siti Bainu sendiri. Okey, tadi Yasmin beritahu kesemua mereka menjalankan aktiviti semua, kan? Ya. Okey. Jadi Yasmin familiar, biasa dengan aktiviti seharian di rumah bonda? Maksud saya Tahu. Yasmin tahulah apa yang berlaku di rumah bonda. ya. Ya. Saya ingin rujuk rakaman video yang dikatakan berlaku di rumah bonda, iaitu IDD 24E dan 24F. Mohon untuk dimainkan, Tuan. Dengan izin mahkamah, untuk dua video ini adalah video dalam tidak ada establishment langsung dalam keterangan saksi. Individu yang berada dalam video tersebut tidak di-establish langsung dalam keterangan saksi dalam nama-nama anak-anak tersebut. Tetapi video tersebut dikatakan berlaku di rumah bonda, Tuan. Jadi saksi telah pun memberitahu, saksi tahu apa yang berlaku di rumah bonda. The duty of the prosecution dengan izin adalah untuk establish foundation. Untuk cross memang boleh dicadangkan terus. Tetapi untuk EIC saya percaya mahkamah lebih arif, foundation must be built. Kena foundation yang dirujuk tu adalah seperti kena tahu apa dia aktiviti, baru kita boleh tengok yang mana. Video ada berapa? So kena yang mana satu baru boleh saya rujuk yang mana. Kan ada banyak kan, dia ada video ditunjukkan, tetapi hanya ada 2 video berkenaan apa yang berlaku di rumah bonda. Dan saksi telah pun menceritakan pelbagai aktiviti yang berlaku di rumah bonda, termasuk kanak-kanak yang masih diingat oleh saksi. Jadi pohon dimainkan satu video satu persatu, Tuan. 24E dan 24F. Dengan izin mahkamah, ayat TPR kanak-kanak yang masih diingat bermakna tidak ada establishment untuk kanak-kanak dalam video tersebut yang hendak dirujuk. I know what's the video, but she need to establish, Tuan. kena apa, baru apakah aktiviti tu kena saksi bagi keterangan bagi apa yang diingat. Saya percaya saksi, walau bagaimanapun saya akan tanya lagi, Tuan. Okay. Perkara yang berlaku di rumah bonda. Ya. Yasmin? Ya. Yasmin boleh bersemangat sikit. Okey, cakap dekat depan tu, ya. Okey, cakap pun kena kuat sikit. Boleh? Boleh tak? Boleh. Saya tak ada suara. Sebab Tak ada suara, tak apa. Cakap dekat mic tu,
cakap kuat-kuat. Ya, kalau tak saya tak dengar. Okey, saya dah tua, telinga saya tak dengar sangat, ya. Jadi tadi Yasmin cerita, Yasmin lama duduk di rumah bonda, betul? Betul. Dari tahun berapa Yasmin? Dari 2019 Hingga 2022. 2000? 2021. 2021. Bulan berapa 2021? Sehingga 7 Julai lah. Okey. Semasa Yasmin berada di sana, Yasmin ingat semua penghuni, betul? Ingat. Siapa kanak-kanak yang duduk di dalam rumah tersebut pada tahun 2021? Aida, Ya, Balkis, ya, Mariam, ya, Tulus, ya, Jiwa, ya. Tadi Arya. selain daripada kanak-kanak yang Yasmin sebutkan, siapa lagi kanak-kanak yang tinggal dalam rumah tersebut? Bella. Jadi Yasmin tahu apa aktiviti kanak-kanak termasuk Bella dalam rumah tersebut? Tahu? Kalau saya tunjukkan video yang berlaku di rumah tersebut, Yasmin boleh cuba ingat sama ada berlaku atau tidak? Boleh. Mohon untuk ditunjukkan, Tuan. Nak rujuk video yang mana ni? Nak rujuk video yang mana yang kita kosongkan orang awam tu ke macam? Dua video yang galeri dikosongkan sebab ada Galeri kosongkan, maksud saya kita ada masa occasion tu kita kosongkan sebab dia melibatkan kanak-kanak, ya. kanak-kanak yang Saya percaya video yang ditunjukkan, mahkamah dikosongkan pada hari itu kerana video di mana kanak-kanak tersebut mengangkat baju. Walau bagaimanapun, video yang hendak ditunjukkan bukanlah video tersebut. ni video yang mana? Saya memohon untuk folder Bella tersebut, galeri dikosongkan. Kita mainkan semua folder pada hari semua folder Bella pada hari tersebut kerana sensitiviti kanak-kanak ini perlu dijaga di bawah Seksyen 15. Ada berapa video? Termasuk lah kan? Yang ni Puan nak rujuk yang video mana? Puan TPR nak rujuk video mana? Video E dan F, Tuan. 24 EF. IDD 24 E dan F. Sahaja. Yang ni untuk kita mainkan ni, hari tu kita sebelum kita mainkan kita memang minta galeri dikosongkan. So kita kosongkan sajalah untuk galeri. Boleh, boleh. Ya. Untuk kebaikan. Mana polis? Ada polis. Minta keluar sekejap ya, orang awam. Nanti kita bagi masuk balik.
Boleh. Okey, Yasmin. Ya. Yasmin kena fokus sikit ya. Ya. Yasmin tengok video ni. Tadi Yasmin kata Yasmin dah lama rumah bonda. Ya. Okey, Yasmin tengok video ni. Nanti saya tanya soalan. E dan F. IDD 24. Ni E. Okay, ni E. Tengok Yasmin tengok Ya. Ni tengok Don, budak ni. Dia buat perangai pula malam ni. Ya, Mak. Siap dia tunjuk jari tengah. 3-4 kali juga. Lepas tu satu lagi dia balik ikrok. Tak tahu apa masalah. Tiba-tiba merajuk, naik atas katil. Baling-baling ikrok. Pujuk dah tak jalan. Semua pujuk dah tak jalan. F Okey, nak mainkan untuk- terus ke nak tanya soalan dulu? Tanya soalan dulu tuan. Tanya soalan dulu. Untuk elakkan Baik. saksi keliru. Okey. Yasmin. Yasmin tadi tengok. Tak nampak. Tak nampak kan? Dalam selimut tu apa yang Yasmin nampak tuan? Bella. Tapi Yasmin tak nampak siapa dalam selimut tu. Macam mana Yasmin tahu tu Bella? Sebab saya di luar pintu bilik tu. Suara siapa yang Yasmin dengar tadi dalam video tadi? Kak Sarah. Siapa Kak Sarah? Sukarelawan rumah bonda. Apa yang terjadi pada masa ni Yasmin? Waktu ketika ni Bella tengah stres sebab dia tak dapat main dekat luar. Lepas tu penghuni dekat rumah tu mengejek Bella, nak kacau Bella, kata nanti bonda balik bagi tahu bonda apa semua. So dia jadi takut, dia jadi marah. Dan dia belajar buat jari tengah tu pun daripada penghuni sana juga. Dan dia tak tahu marah dia nak buat apa. Dia baling ikrok. Dia cakap diam apa. Dia suruh diam. Dia tak nak dengar suara orang siapa. Dia nak duduk dalam bilik tu seorang. So lepas tu dia jadi marah. Dia naik atas katil. Dia mengamuk. Yasmin buat apa pada masa ni? Saya berdiri dekat luar. Saya baru lepas habis kerja saya dekat luar. Tugas saya cuci Berdiri di luar. Berdiri di luar mana Yasmin? luar pintu bilik. Pintu bilik tadilah Ya. Pintu bilik dalam video. Bilik. Pada masa ni di mana Cik atau Siti Bainun? Cik dengan adik Cik Ina keluar pergi jalan-jalan. Apa berlaku
selepas rakaman video ni? Lepas rakaman video, Cik datang. Lepas tu penghuni dekat sana bagi tahu dekat Cik apa yang Bella buat. Bella marah, Bella mengamuk. Encik ambil hanger, Encik pukul Bella sampai hanger tu patah. Pohon untuk dimainkan video 24F, Tuan. Bella. Bella dah lah tu. Jom. Keluar makan pizza. Aiskrim je Bella cepat. Banyak lagi pizza, Bella. Pandang. Sebut Nana benda yang susah nak dapat kau Nana. Kau jangan. Baskin Robin Baskin Robin kan Nana belanja. Kalau dia nak, kan anak belanja. Okey. Nak cari kat mana? Siapa cakap? Okey. Nak cari. Saya nak. Dua ya. Bella. Dia tekan tu. Family mat, Bella nak. Amboi kau. Kasih kencing. Yang tak nak kalah. Relax. Enam Bella? Esok kata nak kerja enam Dua ya. Dua lah. Dah slow dah tu. Dua ya. Nak keluar lah ni. Relax lah. Okey dah keluar jom. Jom. Dah seorang. Dah keluar biar dia tidur dalam mu. Biar dia tidur dalam mu. Yasmin tahu tentang kejadian ni? Tahu? Di mana kejadian ni berlaku, Yasmin? Di rumah bonda setapak Jalan Kukuban. Apa yang terjadi pada masa ni? Masa ni Bella dah mengamuk. Lepas tu ni dalam 5 minit Cik dah nak balik. Lepas tu Bella dah kena Cik marah. siapa balik? Cik Siti Bainun nak balik. Kita orang dah pujuk Bella. Tapi Bella tak nak. Bella suruh dia nak seorang. Bella nak keluar juga. Bella suruh kita orang keluar. Bella nak seorang je dalam bilik tu. Sebab dia marah. Bila Cik balik, dia orang bagi tahu Bella dah jadi takut dengan Cik. Bella kata dia dah start kena pukul. Bella kata tak nak buat dah. Tapi Cik tanpa henti pukul dia lagi. Bella menangis duduk dekat bilik tu. Boleh. Tak Sarjan. Dah habis kan video? Dah habis, Tuan. Boleh, Sarjan boleh minta. Boleh benarkan dia orang masuk. Ya, mohon untuk stand down sebentar, Tuan. Stand down? Ya. Kalau nak panggil, nak open court semula, perlu. Tak apa, Boleh. bagi dia masuk. Kita teruskan. Sambil tu susun soalan. Yasmin, saya nak teruskan tanya soalan ya? Boleh. Boleh ya? Kalau Yasmin nak rehat ke nak apa, bagi tahu. Nanti Puan akan, kalau nak rehat ke nak apa, bagi tahulah. Yasmin badan 2 kan? Kalau nak bagi tahu, nak pergi tandas ke, bagi tahu saja, nanti kita boleh rehat. Sekarang ni Yasmin okey boleh sambungkan? Boleh. Boleh. Okey. Yasmin, saya nak tanya, siapa Bella sebenarnya? Bella adalah salah seorang anak angkat Cik Siti Bainun.
Yasmin tahu umur Bella? Tahu? Berapa umur Bella? 13 tahun. Apa aktiviti Bella semasa di rumah bonda? Dia waktu lapang dia lukis. Dia main mainan yang benda kecil. Mainan? Mainan yang dia suka macam Frozen. Lepas tu main lukis-lukis. Tapi dia duduk dalam bilik. Dekat luar dia tak boleh keluar sebab cik tak bagi. Dia duduk dalam bilik. Dia duduk luar tapi dia tak boleh cakap dengan penghuni lain. Dia cakap pun sikit je. Bila dia cakap sikit, Sekejap ya. Dia tak boleh cakap dengan penghuni lain dekat luar. Okey. Bagaimana keadaan Bella secara fizikal, mental yang Yasmin tahu? Awal saya kenal Bella, bukan Bella orangnya yang stres, agresif, tidak. Awalnya saya kenal Bella orangnya ceria, manja, happy je selalu. Okey, sekejap ya. Ini awal kan? Ya. Awal maksud Yasmin, awal ni sebab saya tanya di rumah bonda dulu Yasmin. Ya. Awal tu apa maksud Yasmin awal? Awal tu saya jumpa Bella di mahkamah. Okey. Masa tu itulah awal Yasmin masa jumpa di mahkamah. Ya. Okey, di rumah bonda bagaimana? Di rumah bonda dia jadi lain. Dia jadi muka sedih. Dia nak tegur orang pun takut-takut. Bila dia nampak bonda, dia berbahasakan dia dengan cik adalah bonda. Bila dia nampak cik, dia happy. Tapi dekat rumah bonda setapak tu, cik macam tak nak layan dia. So Bella macam jadi selalu macam tak kerap. Tapi ada kadang-kadang dia sedih, dia menangis, dia duduk dekat bilik. Dia buat hal dia sendiri, dia cari satu tempat untuk dia buat hal dia. Dia buat hal sendiri. Okey. Jadi bagaimana dengan urusan seharian Bella? Siapa yang uruskan? Bella jaga diri sendiri. Maksud Yasmin jaga diri sendiri macam Dia mana? mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri. Keadaan okey, kalau awalnya macam gitu, okey tak apa. Saya tukar soalan saya. Okey. Tadi Yasmin beritahu Yasmin tinggal di rumah bonda sehingga tahun berapa Yasmin? Sebab tadi tak jelas. Sehingga 2021. 2021, okey. Selepas tu Yasmin tinggal di mana? Selepas tu Yasmin tinggal bersama mak ayah. Selepas tu, selepas saya duduk dengan mak ayah, saya duduk dengan rumah kawan mami. Okey. Tadi kita daripada rumah bonda kan Yasmin? Ya. Okey, maksudnya daripada rumah bonda Yasmin tinggal dengan mak ayah, ingat tak bila? Ya. Saya tidak ingat. Jadi kali terakhir yang Yasmin ingat Yasmin di rumah bonda bila? Saya tidak ingat. Tak ingat Okey, kenapa Yasmin tinggalkan rumah bonda? Sebab saya banyak kali pernah lari dari rumah bonda. 7 kali. Sebab saya tak tahan dekat rumah bonda. Apa maksud Yasmin tak tahan?
Cara layanan Cik terhadap saya. Apa layanan Cik di rumah bonda yang Yasmin maksudkan? Cik layan penghuni dekat sana lain. Cik layan saya tak seperti manusia pun. Marah, maki, pukul. Benda salah yang saya tak buat pun saya yang dipersalahkan. Saya tak tahu dekat sana untuk tempat mengadu. Yasmin kata Yasmin tak sama dengan penghuni lain. Penghuni lain macam mana layanan Cik? Dia orang bukan saya jenis cemburu, tak. Saya nak macam mana Cik layan dengan penghuni lain, macam tu saya nak. Seumpama Cik layan dengan penghuni lain dengan cara elok, tak kasar. Tapi dengan saya kasar. Saya kata benda tu memang saya tak buat. Saya tak buat, saya tak tipu. Tapi Cik kata saya tipu. Saya yang buat. Memang awak je yang buat, bukan orang lain. Kalau bukan awak, siapa lagi? Awak je suka buat perangai macam tu, macam ni. Saya nak buktikan saya tak ada bukti. Saya tak tahu macam mana nak buktikan yang diri saya tu tak bersalah. Okey, Yasmin banyak kali tu masa di rumah bonda, banyak kali tu berapa banyak kali Yasmin? 7 kali saya lari. 7 kali. Apa jadi lepas setiap kali? Saya lari tak sampai seminggu, saya diambil balik oleh Cik. Saya dibalik, dah ambil balik, saya kena marah. Saya dikena malukan depan ramai orang. Saya lari bukan sebab saya tak tahan apa. Saya tak suka cara layanan Cik. Saya macam jadi hamba abdi. Apa maksud Yasmin bila kata hamba abdi? Daripada kerja rumah, sampailah basuh kain dia. Jaga anak, saya tak ada masalah. Tapi sehingga basuh kain dia, nak tengok barang peribadi dia. Contoh barang tu, dia kata dia letak sini. Tapi dia katakan saya yang salah. Pernah jadi satu isu, cincin emas Cik tu dia katakan saya yang ambil. Saya tak tahu cincin tu dia letak mana, apa yang jadi. Dan bila pun saya tak tahu nampak cincin tu. Tapi dituduhkan saya yang ambil cincin tu. Saya yang curi. Seumpama nak tuduh saya yang curi cincin dia. Hari sekali dia dapat jumpa sendiri. Di rumah selayang kipas ada CCTV di bilik dia. Dan dia cek semula ada anak dia yang bernama Tulus Bail. Dia dengan ada anak seorang penghuni, Kawana Hadang. Dia main cincin Cik. Dia orang main-main. Lepas tu dia orang letak cincin tu dekat mana saya tak tahu. Dan dia cek, dia nampak cincin tu budak-budak tu yang main. Baru dia kata saya tak ambil. Saya dah cuba mengaku bukan saya yang ambil. Sampai ke dia cakap macam tu, satu rumah penghuni tu kata saya ni curi. Okey Yasmin. Okey. Sebelum okey. Kalau sekarang ni, tadi Yasmin banyak cerita Cik, Siti Bainun. Boleh tak Yasmin camkan Cik atau Siti Bainun yang Yasmin ceritakan? Boleh. Boleh ya? Boleh Yasmin tengok di mahkamah sama ada Siti Bainun, Cik ada di mahkamah?
tengok. Boleh tengok belakang. Ada. Kat mana? Ada. Kat mana? Pakai baju apa? Tudung warna seperti purple cair dan baju jubah warna hitam. Banyak tu. Banyak tu. Yang mana satu? Dia duduk yang mana satu? Boleh tunjuk pun boleh. Dia Tak apa pakai mask hitam dan Boleh tunjuk? Boleh. Tunjuk? Boleh. Okey. yang dekat Yang duduk mana? Depan mana? Belakang ke depan? di depan sekali. Depan sekali. Okey. Dalam ruangan tu Ya. Okey, direkodkan pengecaman. Okey. Okey, scan. Tuan, kalau tuan benarkan boleh stand down sebentar, Boleh. tuan. Ya? Tak apa. Kita rehat dulu. Okey. Bagi saksi bertenang. Dan juga kita perlu rehat juga. Okey. Tangguh sebentar. Mahkamah, tangguh.